saya Nur Arina binti Muhammad dan juga pasangan saya iaitu Nur Syahira binti Abdul Halim akan membentangkan tentang sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dalam aspek politik. Jadi pada bahagian ini, fokus yang akan kami terangkan akan dibahagikan kepada 4 aspek, iaitu aspek yang pertama adalah dari segi pemikiran masyarakat, kedua adalah dari segi penerapan nilai-nilai Islam, ketiga adalah masyarakat madani, dan aspek yang terakhir yang akan difokuskan adalah dalam konsep kesederhanaan ataupun wasatiyah. Jadi, yang pertama, saya akan fokuskan tentang aspek pemikiran masyarakat. Sebelum itu, saya akan terangkan dahulu bagaimanakah sumbangan sejarah Islam ni mampu memberi kesan terhadap pembangunan Malaysia dalam aspek politik. Sebenarnya, sejarah Islam ini telah pun mempengaruhi perkembangan pembangunan di Malaysia dalam aspek politik sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan kesan itu masih lagi berlanjutan sehingga ke hari ini. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana sumbangan sejarah Islam ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia. Seperti mana kita tahu, ajaran Islam telah mengajarkan kita bahawa pegangan ataupun panduan yang perlu diikuti oleh umat Islam adalah dua, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Dan kesan daripada sejarah Islam ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Malaysia, di mana masyarakat Malaysia ataupun umat Islam sendiri telah menjadikan Al-Quran dan juga hadis sebagai satu panduan yang menyebabkan pemikiran masyarakat setelah kedatangan Islam lebih terarah dan berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis. Dan kecemerlangan Islam dalam aspek pemikiran turut memberikan kesan kepada pemikiran masyarakat Islam di Malaysia. Dan perkembangan ini kita dapat lihat daripada beberapa sudut, dan pada sudut ini saya akan memfokuskan tentang bagaimana ia telah mempengaruhi perkembangan politik di Malaysia. Seperti mana kita tahu, perlembagaan yang pertama di dunia iaitu Piagam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW digunakan untuk mentadbir umat Islam di Madinah. Dan daripada itu, kesan itu telah memberi satu kesan kepada umat Islam di Malaysia, di mana sejak daripada pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka lagi telah terdapat satu undang-undang khusus untuk memerintah dan juga mentadbir masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai contoh, telah wujudnya satu sistem peraturan dan juga undang-undang, dan pelaksanaan sistem peraturan dan undang-undang ini adalah di bawah dua undang-undang yang sangat terkenal, iaitu di bawah Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Undang-Undang Laut Melaka ini merupakan satu peraturan dan juga undang-undang yang berkait dengan dasar-dasar laut, di mana Hukum Kanun Melaka juga diperkenalkan sebagai satu peraturan dan juga undang-undang di darat. Undang-undang Islam ini dilihat telah bertapak sejak daripada zaman dahulu lagi, di mana telah dilaksanakan di Malaysia sebelum kedatangan pihak penjajah Inggeris lagi. Dan ini telah menunjukkan jelas satu bukti bahawa Undang-Undang Islam telah memberikan sumbangan dari aspek kestabilan, keamanan dan juga kesejahteraan kepada negara-negara serantau yang berkepentingan dengan Melaka. Kerana kita tahu di Melaka sendiri telah menjadi satu empayar di mana terdapat banyak-banyak kerajaan yang datang berlabuh, dan ini telah menjadi satu kelebihan kepada kerajaan Melayu Melaka kerana mereka dapat mentadbir kerajaan mereka dengan aman dan juga stabil kerana wujudnya satu undang-undang khusus yang perlu dipatuhi oleh semua orang. Jadi, kesan daripada pembentukan undang-undang ini telah menyebabkan suasana politik di Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi satu suasana yang sejahtera kerana wujudnya satu undang-undang untuk mengawal setiap perilaku masyarakat. Seterusnya, kita akan fokuskan untuk melihat bagaimanakah sumbangan sejarah Islam telah memberi kesan terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek politik. Okey, sejarah Islam telah membawa banyak perubahan dan kesan kepada corak pemikiran dan sosial budaya masyarakat di Malaysia, di mana kita lihat masyarakat di Malaysia sangat mementingkan perpaduan bagi menjamin kestabilan
bagi semua kaum yang pelbagai bangsa di Malaysia. Dan agama Islam sendiri telah membawa banyak ajaran dan tamadun yang lebih tinggi dan juga lengkap, lebih rasional dan logik, serta lebih mudah diterima oleh masyarakat Malaysia. Dan perkara ini kita dapat lihat daripada aspek politik, iaitu dari segi pemerintahan dan juga pentadbiran pemimpin. Jika sebelum ini saya lebih memfokuskan bagaimana sumbangan sejarah Islam telah memberi kesan terhadap kerajaan Melayu Melaka, dan pada kali ini saya akan fokuskan bagaimana isu-isu kontemporari akan diketengahkan untuk melihat bagaimanakah sejarah Islam ini dilihat memberi kesan terhadap pembangunan di Malaysia. Sebelum itu saya terangkan dahulu bagaimanakah dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. Okey, nilai-nilai Islam ini telah diterapkan dalam bidang pentadbiran ataupun politik kerana kita dapat lihat pemerintahan di Malaysia telah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai satu garis panduan dalam mentadbir negara. Dan negara juga telah diperintah mengikut satu acuan Islam. Dan ketiga adalah dari segi pendekatan perkongsian kuasa antara pelbagai kaum dalam pentadbiran sebagai salah satu percaturan politik. Dan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam aspek politik kita dapat lihat daripada bagaimana pemimpin menekankan nilai-nilai yang adil, muafakat, toleran dan juga musyawarah. Dan bagi melihat bagaimanakah nilai-nilai Islam ini diterapkan dengan lebih jelas, saya akan ketengahkan isu iaitu bagaimanakah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, menurut penganalisis politik iaitu Dr. Siva Murugan Pandian, beliau mengatakan pemerintahan yang dikendalikan oleh Perdana Menteri kita menunjukkan Perdana Menteri merupakan milik semua orang tanpa mengira agama, kaum, gender ataupun pegangan politik. Kerana kita lihat sejak kebelakangan ini berlakunya pelbagai krisis dari segi ekonomi dan juga politik. Dan kebijaksanaan Perdana Menteri kita menunjukkan bahawa beliau tidak mengabaikan mana-mana pihak kerana semua pihak daripada segi tidak mengira kaum diambil kira, menunjukkan kerajaan amat prihatin terhadap kepentingan semua pihak. Dan ini menunjukkan bahawa beliau tidak mengabaikan mana-mana pihak kerana kita dapat lihat sebagai contoh di mana beliau telah mengusulkan satu pakej rancangan ekonomi rakyat ataupun dikenali sebagai Prihatin, di mana peruntukan sebanyak 250 bilion telah diperuntukkan bagi menjaga kepentingan ekonomi kerana kita tahu krisis COVID-19 yang berlaku ini telah mencecaskan pelbagai pihak. Jadi inisiatif yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini merupakan satu langkah yang bijaksana di mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan beliau. Beliau juga berusaha dalam menangani isu teras berkaitan keperluan harian dan juga pemerintahan semua rakyat. Ini menunjukkan bahawa beliau amat matang dalam menghadapi situasi politik yang berlaku baru-baru ini. Dan sebanyak 128 bilion telah diperuntukkan bagi menjaga kebajikan rakyat. Bagi tujuan utama adalah untuk meringankan beban, menunjukkan tiada golongan yang akan tercicir, dan menunjukkan bahawa beliau telah mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan beliau. Kelima adalah menunjukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan seorang yang telus, amanah dan berpegang teguh kepada kesepakatan. Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan seorang individu yang memahami keperitan yang dihadapi oleh golongan rakyatnya. Dan bagi menghadapi cabaran ekonomi yang kian suram, pada masa ini kita dapat lihat pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi memastikan aktiviti ekonomi negara akan berjalan secara berterusan. Okey, kepimpinan beliau ternyata telah memenangi sokongan orang ramai kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang amat mendalami, amat memahami dan juga prihatin terhadap segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan bagaimana untuk saya jelaskan bagaimana beliau merupakan seorang yang telus, amanah dan berpegang teguh kepada kesepakatan. Ini kita dapat lihat di mana beliau mensahirkan keprihatinan dan kepedulian pimpinan kerajaan beliau, di
di mana Jemaah Menteri dan juga Timbalan Menteri telah bersepakat di mana mereka bersetuju selama 2 bulan gaji mereka akan dipotong bagi disumbangkan ke dalam tabung COVID. Dan tabung COVID-19 ini akan digunakan bagi membantu kebajikan rakyat yang terjejas akibat daripada bencana yang dialami oleh rakyat Malaysia. Dan pimpinan yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai satu contoh isu kontemporari yang difokuskan dalam pembekalan kali ini menunjukkan bahawa beliau cuba mengimplementasikan bagaimanakah corak pemerintahan yang dikenalikan oleh Rasulullah SAW, di mana kita dapat lihat Rasulullah SAW beliau telah mengasaskan Piagam Madinah, iaitu perlembagaan pertama di dunia, di mana dalam perlembagaan itu menunjukkan semua pihak diambil kira, tidak mengira kaum Islam ataupun umat yang bukan Islam. Dan ini telah diguna pakai dalam pemerintahan di Malaysia, di mana nilai-nilai Islam telah diterapkan, di mana semua pihak, tidak kira kaum Melayu, Cina, India ataupun etnik-etnik lain, turut diberi perhatian bagi memastikan semua pihak tidak terabai dalam memastikan pemerintahan dan juga pentadbiran beliau ini adalah dalam keadaan yang stabil. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa penerapan nilai-nilai Islam telah cuba diterapkan dalam aspek politik di Malaysia. Secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa ternyata sumbangan secara Islam ini telah memberi satu kesan terhadap bukan sahaja kepada penerapan nilai-nilai Islam, tapi juga dari segi pemikiran masyarakat. Dan di sini kita menunjukkan jelas bahawa sejarah Islam telah memberi kesan terhadap pembentukan tamadun yang lebih kukuh. Kemudian saya akan teruskan berpindah kepada Nur Syahira binti Abdul Halim yang akan menerangkan tentang fokus yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Syahira akan menyambung pembentangan di bawah tajuk Sumbangan Sejarah Islam terhadap Pembangunan di Malaysia dalam aspek politik. Tajuk yang seterusnya ialah pentadbiran pemerintahan, di mana sumbangan yang dapat dilihat adalah dari segi pengamalan konsep syura semasa zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dalam pemerintahan pembangunan di Malaysia. Okay, sebelum pergi dengan lebih lanjut, konsep syura menurut Al-Qurtubi adalah amalan yang menetapkan keutamaan mesyuarat di mana berlaku perbincangan antara ahli organisasi untuk menentukan sesuatu keputusan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam kata yang mudah, konsep syura merupakan satu konsep pemilihan ataupun cara untuk membuat satu keputusan berdasarkan perbincangan ramai. Okay, kalau kita tengok dalam semasa zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, konsep syura ini diamalkan semasa pemilihan Khulafa' Ar-Rasyidin yang seterusnya. Contoh, peristiwa yang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab yang memilih pemimpin seterusnya untuk meneruskan kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana Khalifah Umar mencadangkan beberapa orang, seramai 6 orang daripada kalangan sahabat-sahabat untuk meneruskan pemerintahan ataupun dilantik sebagai khalifah seterusnya. Antara calon yang dicadangkan oleh Khalifah Umar adalah Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib dan ramai lagi. Dan akhirnya melalui konsep syura yang dijalankan, Khalifah Uthman dipilih sebagai khalifah yang ketiga untuk menggantikan Khalifah Umar dalam menguruskan dan mentadbir negara. Konsep syura yang diamalkan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dilihat memberi sumbangan dalam konteks cara pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Malaysia pada hari ini. Konsep syura yang diketengahkan ataupun yang dipakai dalam pemerintahan Malaysia adalah konsep syura dalam konteks yang moden, di mana mungkin bukan keseluruhan prinsip syura diamalkan, tetapi pada dasar dan pelaksanaannya wujud semangat syura.
Sebagai contoh, menurut Y. Manso American, pemimpin negara akan menjalankan tugasnya bukan dengan cara autokratik tetapi dengan cara rundingan ataupun menggunakan konsep syura dengan menjalankan tugas melalui rundingan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang bertanggungjawab dalam kerajaan dan wakil-wakil rakyat yang terpilih. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahawa wujud konsep syura dalam pemerintahan kerajaan Malaysia di mana akan berlaku perbincangan dan rundingan dalam kalangan menteri-menteri dan dalam kalangan kementerian untuk melaksanakan ataupun membuat sesuatu keputusan bagi kepentingan rakyat. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat di mana keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID adalah perbincangan dan keputusan bersama antara kementerian-kementerian yang terlibat. Sebagai contoh, peranan Perdana Menteri yang terlibat dalam perbincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pertahanan Negara adalah salah satu konsep syura di mana wujudnya perbincangan dalam kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam kerajaan untuk membuat sesuatu keputusan bagi menjamin kepentingan dan keselamatan negara. Konsep syura yang seterusnya dapat dilihat dari segi pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia. Menurut Indra Fauzan dan Nizam Sulaiman, konsep syura dalam pemerintahan demokrasi berparlimen adalah melalui sistem pilihan raya di mana rakyat diberi tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang terbaik. Okay, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW sendiri pun, baginda akan melibatkan seberapa ramai sahabat-sahabat untuk membuat sesuatu keputusan. Sama juga dalam konteks pilihan raya yang diamalkan di Malaysia di mana rakyat terlibat secara langsung dalam memilih dan menentukan pemimpin yang terbaik bagi mereka untuk meneruskan ataupun mengemudi kepimpinan negara. Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahawa rakyat mempunyai hak secara kolektif dalam membuat keputusan dan memilih pemimpin yang terbaik untuk menjadi pemimpin negara. Konsep syura juga dilihat dalam proses penggubalan undang-undang di Malaysia di mana proses penggubalan undang-undang adalah bermula daripada perbincangan di peringkat Dewan Rakyat dan kemudiannya perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat Dewan Negara untuk dibincangkan secara lebih mendalam bagi menilai kepentingan undang-undang tersebut kepada negara. Konsep perbincangan yang diamalkan dalam ketiga-tiga contoh tadi membuktikan bahawa konsep syura dan dasar dan cara pelaksanaannya adalah diamalkan dalam pemerintahan negara Malaysia untuk membantu dalam pembangunan Malaysia terutama dari segi politik. Seterusnya ialah konsep wasatiyah dalam pembangunan di Malaysia. Al-Wasatiyah adalah istilah bahasa Arab yang berasal daripada kata dasar ummatan wasatan yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah di mana secara ringkasnya maksud ayat tersebut menyatakan tentang kedudukan yang terbaik dan paling adil iaitu kedudukan yang berada pada pertengahannya di mana tidak terlebih dan tidak terkurang. Dengan kata yang mudah, pendekatan wasatiyah adalah menjurus kepada pembentukan masyarakat yang mempunyai amalan-amalan yang tidak ekstrim dan tidak melampaui batas kehidupan di mana ianya menekankan nilai-nilai akhlak dan moral dalam pembentukan masyarakat. Konsep wasatiyah dapat dilihat dalam pemerintahan Rasulullah SAW dalam pembentukan Piagam Madinah, di mana konsep wasatiyah yang diterapkan bukan sahaja melibatkan orang Islam tetapi juga melibatkan orang bukan Islam. Menurut Anwar, wasatiyah yang dimaksudkan tidak hanya terbatas kepada orang Islam tetapi meliputi sikap sederhana
dengan orang bukan Islam di Madinah. Melalui konsep wasatiyah, Rasulullah SAW berjaya menyatu padukan umat Islam yang terdiri daripada kaum Ansar dan Muhajirin dan orang bukan Islam di Madinah untuk membentuk kesepaduan dan membentuk keharmonian dalam pentadbiran Madinah. Konsep wasatiyah dalam Piagam Madinah dapat dilihat di bawah kebebasan kebudayaan, di mana kaum Muhajirin tetap dapat meneruskan adat kebiasaan yang baik walaupun mereka telah berada di Madinah. Keadaan ini menunjukkan bahawa ada adat lain yang tidak terlampau ekstrim masih lagi dapat diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya ialah larangan menimbulkan perpecahan sesama Islam, di mana berdasarkan Piagam Madinah terdapat larangan sama sekali untuk melakukan sebarang perjanjian bersama pihak musuh Islam. Hal ini ialah untuk mengelakkan berlakunya amalan ekstrim yang dapat menimbulkan perpecahan dan dapat menggugat keamanan dalam kalangan masyarakat Madinah. Wasatiyah yang ditunjukkan wasatiyah yang diterapkan dapat dilihat bahawa ianya memberikan keadilan untuk semua masyarakat, sama ada masyarakat Ansar dan masyarakat Muhajirin, sama ada masyarakat Islam ataupun masyarakat bukan Islam dalam sistem kehidupan di Madinah. Konsep wasatiyah dalam pembangunan di Malaysia dapat dilihat pada awal kemerdekaan negara, di mana perlembagaan persekutuan yang digubal menjelang kemerdekaan Tanah Melayu jelas mengandungi nilai-nilai kesederhanaan seperti konsep adil kepada semua kaum, seimbang dan sederhana dalam amalan dan tindakan mereka. Nilai-nilai kesederhanaan dan nilai-nilai kebebasan diberikan kepada setiap kaum dengan syarat tidak melampaui batas dan tidak ekstrim dalam kehidupan mereka. Nilai kesederhanaan dapat dilihat dalam konteks kebudayaan yang diamalkan di Malaysia, di mana setiap kaum bebas mengamalkan ajaran dan budaya masing-masing dalam kehidupan mereka selagi tidak ekstrim ataupun tidak bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Seterusnya ialah konsep gagasan Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib, di mana melalui gagasan Satu Malaysia iaitu rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan, mengetengahkan ataupun memupuk semangat perpaduan antara pelbagai kaum, di mana keadilan kepada pelbagai kaum dititik beratkan tanpa mengira status dan mengira bangsa. Sebenarnya dasar-dasar yang menekankan konsep wasatiyah telah lama diamalkan, bermula pada zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman. Pada zaman pemerintahan Tunku, konsep ataupun dasar yang menekankan tentang Islam telah diamalkan, dan pada zaman pemerintahan Tun Abdul Razak, dasar pembangunan telah diperkenalkan, dan pada zaman Tun Hussein On, wujud dasar perpaduan. Pada zaman Tun Dr. Mahathir, wujud dasar penerapan nilai-nilai Islam, dan pada zaman Tun Abdul Ahmad Badawi, wujud dasar pendekatan Islam Hadari, dan pada zaman Datuk Seri Najib, wujud dasar konsep Satu Malaysia, di mana kesemua dasar yang dijalankan ataupun kesemua dasar yang diperkenalkan adalah semata-mata untuk mementingkan keadilan dan kesederhanaan dalam pentadbiran dengan menekankan konsep wasatiyah, di mana ini dapat mewujudkan konsep keadilan dalam kalangan rakyat supaya dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat.